Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ni dapat kita bertemu satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah menerima salat subuh yang telah kita kerjakan. Ya, Rakyal Zainuddin. Kejut anak-anak ya, jangan rasa bersalah untuk kejut anak-anak, menantu. Jangan lambat sembahyang subuh, kerana sembahyang subuh ni merupakan satu hak kita kepada Allah SWT. Baik muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT sekali lagi. Pagi ini saya nak bacakan untuk tuan-tuan kisah tentang seorang ulama yang terkemuka, seorang pemimpin yang terkemuka di zaman umat Islam pada hari ini, ketandusan pemimpin-pemimpin. Dan kita nak mewujudkan kepimpinan dalam diri kita, anak-anak kita. Ya, Suhailawati, Khairunisa Zainuddin, ahlan wa sahlan semua. Jangan lupa share pada teman-teman tau. Kerana topik ni penting sangat. Bagaimana kita nak merealisasikan doa yang selalu kita ungkapkan, iaitulah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-wasalan nazwan Kerana kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah aku, pasangan aku penyejuk mata memandang, jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Jadi perkataan imam dalam Quran merujuk kepada kepimpinan. Kita nak keturunan kita menjadi orang yang kepimpinan, yang pemimpin dalam kebaikan, bukan dalam perkara yang melalaikan. Ya, politik itu satu besi daripada kepimpinan. Selain daripada itu, kita nak hidup kita ni sentiasa dicorakkan oleh arah yang betul. Kita baca tiap-tiap minggu kisah tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Kisah tentang Zulkarnain yang kita baca dalam surah Al-Kahfi itu. Al-Wasalan Ridwan, Al-Wasalan semua Man BSA. Barakallahu fikum. Kerana hadir dalam kuliah pagi ni. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, Abdul Muhsin, Ahmad Tajuddin, Al-Wasalan semua. Jangan lupa tahu share pada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini bermanfaat yang banyak untuk kita semua. Dan jangan lupa hadir dalam program Cyber Sale yang kami hadirkan di Telaga Biru, Year End Sale. Kalau dapat nak beli secara online pun boleh. Ada banyak tawaran buku-buku, bahan-bahan ilmiah, Quran yang kami sediakan untuk tuan-tuan ni. Jadilah masyarakat membaca, jangan jadi masyarakat yang hanya membaca WhatsApp saja. Jadi masyarakat yang baca bahan-bahan berkualiti yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Inilah biografi yang sangat hebat daripada seorang ulama Islam, seorang khalifah yang zuhud, imam yang sangat gemar beribadah. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita nak ceritakan lebih objektif, tentunya biografi Umar bin Abdul Aziz ini layak ditempatkan di bahagian depan daripada kisah para salafus salih kerana keutamaan dan kemuliaan dirinya. Dialah mujaddid. Mujaddid ni berarti Cik Uraya ya, antara yang memulakan satu tajdid, iaitu satu gaya berfikir baru dalam Islam. Salah satu tokoh yang kehidupannya sangat harum, kepribadiannya sangat baik. Ketika dunia menghampirinya dengan segala kemewahan, dia memilih hidup dengan keadilan. Setelah sebelumnya hidup dengan kezaliman, dia mampu mengubah wajah dunia yang karut-marut itu dalam waktu yang sangat singkat, iaitu 2 tahun 5 bulan sebelum akhirnya wafat dan menghadap Tuhannya. Allahu Akbar. Pendek masa kepemimpinannya, tapi terbukti zaman yang penuh dengan keadilan. Al-Wasalan pecinta ulama, Al-Wasalan. Jangan lupa share pada teman-teman tau. Rugaya Daud, Al-Wasalan Dia merupakan orang pertama dalam masyarakatnya dalam hal keutamaan. Dia dikenali adil dalam keluarganya. Demikian Abu Nu'aim menyebut dalam biografinya bahawa beliau memiliki sifat zuhud dan juga iffah, warak dan kesederhanaan, sibuk dengan kehidupan akhirat daripada dunia. Menegakkan keadilan membuatnya tidak memiliki waktu untuk melayan siapa yang mencelanya. Dia sibuk memimpin, maka tak ada masa untuk memikirkan orang yang mencelanya. Dialah simbol keamanan dan ketenteraman bagi rakyatnya, hujah dan bukti bagi siapa sahaja yang menentangnya. Seorang yang fasih lagi alim, fahamannya sangat mendalam dan susuknya sangat bijaksana. Tuan-tuan, Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika kamu melihat seorang mencintai Umar bin Abdul Aziz,
dan menceritakan kebaikannya, maka ketahuilah sesungguhnya itu akan mendatangkan kebaikan pada dirinya. Siapakah gerangan yang membaca kisah perjalanan hidup Umar Abdul Aziz namun setelah membacanya tidak rasa cinta padanya, padahal dia telah menyatukan berbagai keutamaan jauh daripada segala kekurangan ataupun kehinaan. Kemuliaan Umar bin Aziz nampak sejak kecil. Sudah menghafaz Quran sejak masih lagi kecil. Dia tidak sibuk dengan kemewahan dan kekayaan yang biasa dilihat pada para penguasa. Yang dia cari hanyalah kemuliaan yang hakiki dan abadi. Allahu Akbar. Ini satu interaksi yang sangat menarik. Kalau kita tengok movie, peringkat awalnya menggambarkan satu, maka demikianlah introduksi yang sangat menarik kepada kisah Umar bin Abdul Aziz, Nazirin Saleh. Umar bin Abdul Aziz pernah ke Madinah dan bergaul dengan para fuqaha di sana, menimba ilmu daripada mereka. Tidak sedetik pun terlintas dalam fikirannya untuk memiliki tampuk kepimpinan, kerana dia bukan dari keturunan yang berhak menjawab jawatan itu. Kerana putera Abdul Aziz bin Marwan, sedangkan tampuk pemerintahan berada pada Abdul Malik bin Marwan. Walaupun daripada sepupu, tapi kepimpinan biasanya dalam monarki sistem akan pergi kepada anak. Maka dia bukan anak raja walaupun anak saudara pada raja. Namun takdir telah milihnya untuk menjadi khalifah. Walaupun masih muda dan pemerintahannya pun tidak berlangsung lama, sama seperti Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada orang kata orang baik-baik ni umurnya pendek. Ya ke tuan? Ya, tak tentu jugalah ya. Kemiripan gaya kepimpinan Umar ini jelas terlihat dalam hak pengembalian harta yang terampas, mengangkat orang yang baik dan saleh, dan menghentikan tindakan orang yang zalim dan korup. Ya, maka kepimpinan yang berteraskan kepada kepercayaan rakyat adalah kepimpinan yang menegakkan keadilan, memberi pembelaan kepada orang saleh, orang yang baik, orang yang mempunyai idea, bukannya memberi kepimpinan kepada mereka yang melakukan korupsi. Bahkan menurut para imam jarh dan ta'dil, seorang yang diangkat sebagai pemimpin oleh Umar, maka pengangkatan itu dinilai sebagai ta'dil bagi orang itu. Allahu Akbar. Dan cerita hebatnya Umar bin Aziz ni, kalau diangkat seorang itu menjadi gubernur dalam sebuah daerah dalam kepimpinannya, maka orang itu dimasukkan dalam list para muhadisin sebagai orang yang ta'dil, orang yang mu'adal, orang yang telah diberi satu seolah-olah seperti satu pemilihan yang berunsur kesucian. Kerana Umar tidak akan memilih melainkan orang yang benar-benar layak, benar-benar saleh dalam proses saringan yang sangat luar biasa. Takkanlah tak ada orang baik-baik tu ni. Setelah lebih daripada satu tempoh yang panjang, takkanlah tak ada orang yang layak untuk menjadi kepimpinan. Kenapalah kena ambil orang yang masih lagi korup? Melalui sosok Umar bin Aziz, Allah telah muliakan Islam, menjunjung tinggi menara sunnah, memadamkan api bid'ah, sehingga para pelaku bid'ah pun kalah dan dihinakan. Bahkan mereka tidak berani menampakkan bid'ahnya. Umar memerintahkan untuk menulis dan mengkodifikasi hadis. Ini antara kerja seorang yang hebat, iaitu minta supaya ilmu hadis ini dibukukan, ditadwinkan, dicek, diusul periksa, supaya jangan terbawa dalam tamadun Islam ini, kepimpinan umat Islam ini, hadis-hadis palsu, hadis mungkar. Kita dah 50 tahun, dekat 60 tahun mereka, 60 tahun 60 tahun merdeka, tapi belum lagi kitab-kitab hadis yang besar-besar ni kita terjemahkan dalam bahasa kita. Kalau orang nak baca, kena buka ke internet. Kalau dia pandai saring, tak mengapalah. Kalau dia tak pandai saring, entah mana-mana pendapat orang, dia nakalkannya, ditransfernya, dibawa ke sana kemari. Malang sekali kerana negara kita belum lagi bersungguh untuk memuliakan ilmu hadis. Baik tuan-tuan yang boleh sekalian, Awana bin Al-Hakam menuturkan, setelah Umar bin Aziz diangkat menjadi khalifah, para penyair datang menemuinya. Mereka menunggu di depan rumahnya berhari-hari, namun tak juga diberi izin untuk masuk. Ya. Jadi tuan-tuan, penyair zaman dahulu ni kira macam wartawan lah. Wartawan ni ramai yang menulis yang betul, tapi bila sampai peringkat persaringan, habis semua dipalsukannya. Bukan semua tuan, ini adalah satu benda yang menakutkan para salihin. Kerana para penyair zaman dahulu menjawab jawatan lebih hebat daripada wartawan hari ini. Wartawan kalau ditulis, orang baca satu dunia tersebar. Sekarang tak berapa hebat sangatlah, sebab kita ada dunia sosial, orang lebih percaya pada media sosial daripada wartawan, kewartawanan. Dulu
mereka percaya kepada penyair-penyair. Penyair ni kalau ditulis 1000 bait memuji seorang ahli politik itu, maka bayangkan ramai orang baca, orang pun terpedaya dengan kata-kata palsu itu, padahal pemimpin itu orang zalim. Begitu juga sebaliknya. Kalau penyair tak suka pada seseorang, maka dia cerita benda-benda yang buruk dan jelek terhadap seseorang itu, maka dia abadikan dalam dewan. Dia panggil dewan ni macam buku catatan, dia macam surat khabar lah. Surat khabar pun orang dah baca, orang buang. Tapi kalau dewan, bahasanya indah, dewan syairi, maka orang akan simpan. Nuriza orang akan simpan, baca. Bahkan pada ini kita baca syair-syair itu ada yang mengutuk, mengkeji orang tertentu. Maka Umar bin Aziz tak ada masa nak layan golongan seperti ini. Dia mendapati bahawa melayan orang seperti ini membuang masa. Ya, Saiful Inzari. Satu hari ketika mereka berada dalam keadaan itu, bahkan mereka sudah bertekad untuk pulang kerana Umar tidak melayan mereka, tunggu dekat gate lama-lama. Dia tak layan wartawan-wartawan itu. Tiba-tiba Rajab bin Haywa, salah seorang daripada khatib penduduk Syam, melintas di depan mereka. Begitu jari melihatnya masuk ke kediaman Umar, dia pun bersyair. Ini Rajab bin Haywa ni adalah seorang khatib, seorang ulama, seorang ahli agamawan. Dia pun masuk untuk bertemu dengan Umar bin Aziz. Rajab masuk dan tidak menyampaikan apa pun yang para penyair itu katakan. Setelah itu Adi bin Artah melintas di depan mereka, maka Jarir pun bersyair. Jarir ni adalah seorang ahli penyair yang terkemuka pada zaman Bani Umayyah dahulu. Adi kemudian masuk menemui Umar, berkata, "Wahai pemimpin, para penyair ada di depan pintu. Panah-panah mereka beracun, kata-kata mereka sangat tajam." Umar berkata, "Wahai Adi, apa-apa kamu ini? Apalah urusan aku dengan penyair itu?" Penyair macam kita katakan tadi, wartawan lah Azur Rahman. Baik, sambung. Nama sebenar Umar bin Aziz ini adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdiyanah bin Qusay bin Kilab. Seorang imam, hafiz, allama ni maknanya sangat alim, ahli ijtihad, zuhud, adil, ahli ibadah, sayyid dan amirul mu'minin yang sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak baca buku ni, ini buku daripada pusaka Imam Syafi'i, Salafus Salih. Ini pusaka Imam Syafi'i. Tuan-tuan boleh belilah online. Buku ni sangat baik tuan-tuan, sangat menarik. Baik tuan-tuan, tuan-tuan boleh cari buku-buku seperti ni dekat Pesta Buku kami dekat Telaga Biru yang sedang berlangsung sekarang. Encik Ismail Abdullah sebuti. Pesta buku kita dekat Telaga Biru ni akan berakhir pada kira-kira pada 30 bulan Disember nanti. Ada beberapa hari lagi tinggal, 26, 7, 8, 29, 30, 6, 7 hari lagi. Jemputlah datang, dapatkan buku-buku yang bina iman kita kepada Allah SWT. InsyaAllah di Telaga Biru kami begitu concern dalam penyebaran ilmu. Kami tak sebar melainkan benda-benda yang mempunyai asas dasar bijak. Alhamdulillah tuan-tuan salah siap, alhamdulillah semua. Terima kasih Ustaz pada saya Jadi Umar lahir di Hulwan, sebuah wilayah di Mesir. Menurut pendapat lain, ayahnya ialah Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir. Sedangkan ibunya Ummu Asim binti Asim bin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tengok Umar bin Abdul Aziz ini bercantum nasabnya dengan Rasulullah SAW. Dan nasabnya bersambung kepada anak perempuan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Aku mendengar Al-Qurabi berkata, Al-Amash Hisham bin Urwah, Umar bin Aziz, Talha bin Yahya dilahirkan tahun terbunuhnya Al-Husain, iaitu tahun 61 Hijrah. Sa'id bin Ufail berkata, Umar bin Aziz ini berkulit coklat, berwajah rupawan, bertubuh kurus, janggutnya cantik, kedua matanya cengkung dan wajahnya ada bekas sepakan haiwan. Di wajahnya ada kesan seperti ditendang oleh kuda, tuan-tuan boleh kalau sekalian Hamzah bin Sa'id berkisah Umar sejak kecil masuki tempat ayahnya, iaitu dia disepak kuda hingga terluka. Ayahnya kemudian mengusap darah yang mengalir dan berkata, kamu adalah Ashuj yang memiliki bekas luka di kepala, berarti engkau beruntung. Dia kena sepak dengan kuda, tuan-tuan. Ayah dia kata, engkau ni anakku punyalah hero. Macam tu lah tuan Kita ada anak lelaki manjat jatuh patah tangan contohnya. Jangan marah, dia cakap hero betul lah anak ayah ni. Esok mesti jadi orang baik-baik. Macam tu tuan
Yahya bin Fulan menceritakan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi datang berjumpa dengan Umar bin Aziz yang sebelumnya Umar memiliki tubuh yang tegap. Muhammad melihat kepada Umar, "Wahai Ibnu Ka'ab, mengapa engkau lihat aku seperti itu?" Lalu Ibnu Ka'ab berkata, "Wahai Mu'minin, dulu aku mengenalimu, tubuhmu sangat tegap. Tapi pada hari ini kau kurus, rambutmu gugur." Umar berkata, "Wahai Ibnu Ka'ab, bagaimana jika engkau melihatku dalam kuburan setelah 3 hari, kedua mataku telah pun hilang, hidungku membusuk, mulutku dipenuhi tanah juga cacing. Begitulah keadaanku, tentu lebih buruk." As-Sa'labi meriwayatkan dalam Lataiful Ma'arif, Umar bin Khattab berkepala botak bahagian depannya. Begitu juga Osman, Ali, Marwan dan terakhir Umar bin Aziz. Setelah itu tiada lagi khalifah yang berkepala botak. Tuan ni jadi para sejarawan Islam ni mengkaji kepimpinan pada fizikal mereka sampai kepada tahap rambut pun dikajinya, tuan-tuan. Justru kalau suami kita ni botak, jangan bimbang. Dia menyerupai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menyerupai Osman, menyerupai Ali, menyerupai Umar bin Abdul Aziz. Jangan bimbang pada orang botak yang sibuk nak pergi tanam rambut jadi cantik. Bismillah, dah berlalu zaman handsome kita. Gitu. Iza Osman ahlan wa sahlan. Dari Zubair bin Bakar, Tabi berkata, yang amat aku kenal daripada keadaan Umar ini ialah ayahnya menjawab jawatan gubernur ketika dia masih muda. Pada masa itu dia belum balik lagi. Umar minta ayahnya supaya mengirim belajar keluar Mesir. Dia berkata, "Ayah, mungkin lebih baik bagiku jika ayah hantar aku ke Madinah." Tengok tuan ni, daripada kecil telah minat untuk belajar agama. Kalau anak kita mempunyai kecenderungan macam tu, bagilah galakan kepada dia, tuan-tuan. Saya kenal ramai kawan-kawan yang anak-anaknya dapat tawaran pergi ke asrama penuh pun tak mau pergi. Nak pergi belajar nulisan, nak pergi belajar ilmu-ilmu Islam, nak jadi ulama. Allahu Akbar. Tapi sayangnya kat negara kita masih lagi belum memiliki institusi-institusi yang boleh melahirkan ulama. Kalau kita pergi ke Maghribi sebagai contohnya, ke Yaman, Allahu Akbar, begitu banyak. Negara kita tak menafikan sekolah-sekolah agama banyak, tapi pengisiannya belum tentu betul, tuan-tuan yang boleh kau sekalian. Pastikan berada di tempat yang betul, tuan-tuan ni. Kita pergi belajar agama, bukan nak pergi menasyid saja. Kita pergi nak belajar agama yang memiliki kesediaan untuk buat pondok, buat sekolah tahfiz dan sebagainya. Tolong ambil perhatian bab-bab begini. Banyakkan ulama untuk mengajar, ulama yang sebenar-benarnya yang mampu baca kitab Arab dan sebagainya. Jangan kita abaikan tanggungjawab pendidikan kepada anak-anak yang dijadikan sebagai amanah di bahu kita tu. Jadi Umar bin Aziz minta kepada ayahandanya supaya dihantar ke Madinah, kerana pada Madinah itu begitu makmur dengan para anak-anak sahabat yang masih ada, yang masih mengajar dekat Masjid Nabawi. Jadi minta pada ayahnya untuk berpindah, minta pada ayahnya untuk hantar dia belajar di Madinah. Allahu Akbar. Kesedaran seperti itu, tuan-tuan ya. Ayahnya kemudian menghantar dia ke Madinah. Di situ dia belajar bersungguh dan dengan kecerdasannya luar biasa. Dia dapat menguasai ilmu pada waktu yang masih mulia, masih belia. Bila ayahnya wafat, Abdul Malik Marwan mengirim utusan untuk menjemputnya. Umar tinggal bersama dengan anak-anak Abdul Malik. Abdul Malik bahkan lebih sayang Umar berbanding dengan anak kandungnya. Ini anak saudara dia lah, tuan-tuan ni. Jadi Abdul Malik Marwan ni adalah adik kepada ayahnya. Ayahnya yang telah meninggal dunia, tuan-tuan ni. Jadi Abdul Malik ni berat sangat tentang Umar bin Abdul Aziz. Setelah Abdul Malik menikahkan anaknya, setelah itu Abdul Malik menikahkan anaknya dengan putrinya Fatimah. Jadi dia berkahwin dengan sepupu lah. Tak salah pun kalau kita kahwin dengan sepupu, tak ada masalah. Ada orang kata nanti kahwin menyebabkan IQ rendah dan sebagainya. Tak ada pun mengatakan demikian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mengahwinkan putrinya Fatimah dengan sepupunya Ali radhiyallahu an. Ali itu sepupu Rasulullah kan, kahwinkan dengan anaknya. Mana kahwin dengan anak saya sepupu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma Sayyidina Umar pernah menggalakkan perkahwinan itu dilakukan dalam rangkaian network yang lebih besar untuk meluaskan lagi pengaruh dan kekuatan umat Islam. Kalau semua orang kahwin di satu tempat saja, nanti tak bergaul kita dengan masyarakat luas. Sedangkan anak-anak sahabat itu perlu berkahwin dengan wanita yang berada luar daripada Madinah. Itu maksudnya, supaya berkembang Islam itu dengan cepat. Baik, Asyuti mengisahkan Umar bin Aziz hafal Quran sejak kecil.
Ayahnya menghantar ke Madinah untuk belajar. Umar sering mendatangi Ubaidullah bin Abdullah untuk menuntut ilmu daripadanya. Ini anak kepada Abdullah bin Umar. Tuan ni namanya Ubaidillah. Jadi ini cucu kepada Sayyidina Umar. Jadi Umar bin Aziz belajar daripada cucu Sayyidina Umar. Dia pun ada kaitan dengan Sayyidina Umar juga di sebelah maknya. Kerana maknya seperti kita baca tadi, Ummu Hafs tadi adalah anak kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ya. Baik. Setelah ayahnya meninggal dunia, Abdul Malik mintanya datang ke Damsyik dinikahkan dengan putrinya Fatimah. Sebelum menjadi khalifah, Al-Walid adalah seorang yang baik. Hanya sahaja dia suka bermewah. Al-Walid setelah menjawab khalifah, Al-Walid menunjuk Umar sebagai gubernur Madinah. Maka Umar pun memimpin Madinah sejak tahun 86 hingga 13 Hijrah. Setelah dilucutkan dari jawatannya, Umar pulang ke Syam. Maknanya dia diberhentikan daripada jawatannya. Biasalah tuan-tuan, kalau ada orang lain yang lebih layak, maka diangkat orang itu, ataupun dengan isu politik dan sebagainya. Orang bekerja dalam bidang ni kena fahamlah, kena bersedia anytime. Orang suka, kekal. Orang tak suka, pergilah tempat lain, ya. Ketika Walid bin Malik bertekad untuk melantik saudaranya Sulaiman bin Malik untuk dijadikan sebagai putera mahkota, maka para pembesar pun mentaati keputusan itu. Namun Umar bin Aziz menolak keputusan itu dan berkata, nanti dilih kami terpikul beban bai'ah untuk Sulaiman. Umar bin Aziz bersikap keras atas sikapnya hingga Al-Walid mengurungnya dalam sebuah bilik dan ditutup dengan tanah liat. 3 hari kemudian Umar dilepaskan, mereka mendapatinya telah terkulai lehernya. Beberapa waktu kemudian Sulaiman menjadi khalifah. Dia mencalonkan Umar sebagai khalifah lalu mengangkatnya menjadi khalifah. Rajab bin Haywah berkata, satu hari di hari Jumaat, Sulaiman mengenakan baju sutra hijau. Dia memandang penampilannya di hadapan cermin, lalu dia berkata, aku raja yang masih muda. Setelah itu dia pun keluar untuk mengimamkan salat Jumaat. Namun setelah kembali ke rumahnya, tubuhnya tiba-tiba diserang demam yang hebat. Lalu dia pun sakit kuat. Dia menulis sebuah surat untuk menyerahkan tampuk kepimpinan kepada puteranya Ayub, padahal Ayub pada masa itu masih kecil, belum balik. Tuan-tuan, ini cerita tentang Sulaiman bin Al-Malik. Ni khalifah sebelum Umar bin Aziz, ya. Dia merupakan bagaimana, ya, sepupu kepada Umar bin Aziz. Ni Sulaiman bin Al-Malik. Abdul Malik bin Marwan yang kita ceritakan tu yang telah mengambil Umar bin Abdul Aziz, anak saudaranya itu, menjaganya dan mengahwinkannya dengan anak perempuannya bernama Fatimah. Nampak kan? Macam tak nampak je. Abdul Malik bin Marwan ni pakcik kepada Umar bin Aziz. Bila ayah Umar bin Abdul Aziz ni, Abdul Aziz bin Marwan, iaitu Abdul Aziz bin Marwan meninggal dunia, maka pakciknya ambil dia datang ke Damsyik. Gitu. Kahwinkan dengan anak perempuannya. Kerana melihat kesalehan yang ada pada Umar, dikahwinkan dengan anak perempuannya Fatimah. Kemudian bila Abdul Malik bin Marwan ni meninggal dunia, anak dia bernama Sulaiman bin Abdul Malik naik jadi khalifah. Nampak tak? Tu turutan monarki. Okey, faham? Dan Abdul Malik bin Marwan ni, iaitu pakcik kepada Umar bin Aziz, berpesan kepada anaknya bernama Sulaiman, kalau apa-apa, kau bagilah peluang kepada Umar ini untuk menjawab jawatan khalifah sebagai putera mahkota. Nampak tuan-tuan, ya? Maka Sulaiman bin Malik tiba-tiba bila dia jadi khalifah dalam usia muda, dia sakit. Setengah riwayat mengatakan bahawa dia melihat dirinya, penampilan diri dia kagum. Maka dia kena ain daripada dirinya sendiri. Kita ni kalau kagum melihat sesuatu dalam rumah kita, anak kita ke, harta kita ke, diri kita sendiri ke, Masya Allah, katalah Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, baca subhanallah, sebut nama Allah, kerana semuanya daripada Allah. Tapi Sulaiman ini, khalifah yang masih muda ni, sepupu kepada Umar ini, ketika dia mendengar perluasan empire-nya begitu mendadak, dia pun kagum pada dirinya, pakai baju hijau macam raja-raja dulu. Duduk kat cermin lalu memuji diri sendiri, engkaulah Sulaiman yang hebat, engkau telah buka tempat sesuatu. Tuan-tuan, kata-katanya itu menyerang dirinya balik semula. Ini namanya ain. Kita kalau keluar rumah, jangan abaikan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwa samiul alim. 3 kali baca. Bila kita baca itu, Allah Taala akan beri perlindungan kepada kita. Kemudian tambah baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa quwwata illa billah. Kalau kita baca doa demikian, maka malaikat akan memberi perlindungan kepada kita dengan izin Allah SWT. Maka syaitan akan berkata, kad kufita wa uqita wa hudita.
Dia tak ada chance lah bagi kita untuk mengapa-ngapakan dia. Tuan, sebenarnya penyakit adalah satu makhluk daripada Allah Taala. Penyakit ni akan attack seseorang pada waktu dia lemah. Salah satu waktu kelemahannya adalah dia tidak berdoa. Jadi kita nak keluar rumah ni, bacalah doa ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada orang yang melihat kita, oh handsome, oh cantiknya kereta. Kita tak boleh cakap macam tu. Kalau tengok anak yang bijak pun bercakap daripada kecil, kita tak boleh puji dia melampau-lampau. Kita kata Masya Allah, kena sebut perkataan Masya Allah la quwwata illa billah. Kerana surah Al-Kahfi Allah mengajar kita, walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka mala wa walad. Kita rasa satu benda mengagumkan, kena sebut nama Allah, kerana Allah yang menjadikan ia hebat. Dari balik cerita Sulaiman bin Malik ini, bila dia melihat dirinya dalam keadaan pencapaian yang begitu hebat pada zaman muda, negaranya besar, tamak empire-nya hebat, dia kata apa? Wah, hebat dia aku. Aku yang merencanakan semua. Tuan-tuan, kata-katanya itu Bib Azmi memberi kemudaratan terhadap diri sendiri. Macam kita sebutkan tadi, kalau kita nak keluar rumah, bacalah doa-doa yang Nabi ajar. A'udzubillahi min adzillah wa udhala wa zilla uzal. Au ajahala wa yujahala alayya, contohnya kan. Doa-doa ni akan melihara kita daripada gangguan, pandangan yang jahat dan sebagainya. Kalau anak pula kita baca, lelaki, wa'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli lamma. Kalau perempuan, wa'izuki bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli lamma. Kalau ramai, wa'izukum bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli lamma. Tujuan kita baca doa itu adalah untuk protect anak-anak kita daripada pandangan mata orang yang jahat. Bukan jahat, mata dia mempunyai kekuatan tertentu, ada power. Ainun hasidah dipanggil, mata yang memiliki hasad. Saya masa belajar kat Jordan tu tuan-tuan, guru kami bercerita. Ada seorang Arab ni, dia ada power pada penglihatannya itu. Bukan power mata yang menyebabkan kena pakai spek, bukan. Dia kalau lihat satu, contohnya anak unta buah lahir, oh cantik anak unta, mati anak unta itu tuan-tuan. Jadi kita mengelakkan musibah macam yang kita tak sedar berlaku, hendaklah kita sentiasa payung diri kita, protect diri kita dengan doa-doa. Anjuran Nabi SAW. Keluar rumah, kalau anak kita masih kecil, kita doakan untuk dia. Baik. Terima kasih yang catatkan ayat pada surah Kahfi ni. Barakallahu fikum. Tuan-tuan nak tahu banyak doa, join kami di Sahabat Ustaz Zahzan dan Telegram tahu. Kami ada banyak kongsi doa dan nota kat situ. Telegram Sahabat Ustaz Zahzan. Ada doa-doa dan juga nota-nota di kompon story sahabat-sahabat yang setia. Orang cukup rajin menulis. Terima kasih Ustaz Fahmi. Barakallahu fikum. Baik, akhirnya Sulaiman pun sakit. Sulaiman ditimpa penyakit yang parah. Dia pun menulis tampuk kepimpinan untuk diri pada puteranya Ayub. Pada Ayub pada masa itu masih kecil, belum balik. Maka Sulaiman balik, akhirnya minta nasihat daripada Raja bin Haywah. Ada tak siapa yang boleh dicadangkan? Maka Raja bin Haywah ni adalah seorang menteri agama yang sangat hebat tuan-tuan. Nasihatnya itu memberi impact kepada kepimpinan Islam zaman itu. Lalu dia mencadangkan kepada Sulaiman bin Malik ni supaya jangan letakkan kepimpinan itu kepada anak-anaknya. Kalau cerita tentang Daud, anak tuanku pada masa itu, dia sudah pun hilang di Konstantinopel. Dia pergi perang, tak pulang-pulang, takut dia telah meninggal dunia, mati syahid. Yang adiknya pula dikatakan tadi, siapa nama adiknya tadi? Adiknya belum balik lagi pada masa itu, Ayub bin Sulaiman. Anak-anak lakinya pertama Daud sudah pun hilang di Konstantinopel pergi perang, entah dah mati. Dan yang kedua Ayub ini masih kecil. Maka tuan-tuan, akhirnya Sulaiman bin Malik dalam keadaan itu tertekan kerana tiada gantian untuk dia. Dia meninggal dunia, dia mati waktu itu kerana sakitnya makin parah, kena ain yang kita gambarkan tadi ni tuan-tuan. Akhirnya Sulaiman bertanya kepada Menteri Agamanya, bagaimana pendapatmu tentang Omar bin Abdul Aziz? Maka jawapan Raja dengan tuan-tuan, Menteri Agama ni menjawab dengan penuh keyakinan, kesungguhan, kesetiaan kepada negara. Nak melihat negara selamat, jangan letak orang yang salah. Budak kecil nak pimpin apa? Orang yang telah mati mungkin tak pulang, bagaimana kita nak tahu harapan padanya? Kalau kita letak nama-nama itu, wahai tuanku,
bimbang kucak-kacir negara nanti. Akhirnya beliau pun memujuk Sulaiman bin Malik untuk memilih sepupunya sendiri, iaitu Omar bin Abdul Aziz. Omar tak ada namanya dalam list kerana dia bukan anak raja, dia sepupu kepada raja. Tapi Raja bin Haywan ni telah mainkan peranan yang sangat penting, meletakkan orang yang betul di tempat yang betul, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Maka jawapan Raja, tuanku, dialah orang yang mulia, terbaik dan dapat diterima oleh semua orang. Sulaiman menjawab, ya, memang seperti itu. Hanya aku saja ingin mengangkatnya sebagai khalifah dan tidak mengangkat anak-anakku sendiri. Tentulah akan jadi fitnah. Mereka tidak akan menerima dibiarkan Umar memimpin mereka. Saat itu Yazid bin Abdul Malik tiada di tempat kerana menunaikan ibadah haji. Ini adik kepada Sulaiman, ya. Sulaiman kata, kalau gitu aku akan jadikan Yazid sebagai khalifah selepas Umar bin Aziz, supaya keadaan menjadi tenang. Tuan-tuan nampak tak? Sulaiman bin Aziz nak meninggal dunia, dia letak nama untuk menggantikannya, itu bukan anak dia masih kecil, seorang mungkin telah meninggal dunia, pergi pegang. Sepatutnya bagi pada adik, tapi adiknya belum memiliki kualiti yang melayakkannya untuk menjadi pemimpin tertinggi umat Islam yang ketika itu memiliki empayar yang besar. Maka Sulaiman Malik ni dengan beraninya mengikut nasihat daripada Menteri Agama supaya ambil sepupu menggantikannya. Siapa sepupunya? Ni Umar bin Abdul Aziz. Adiknya bernama Yazid. Yazid sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, jauh daripada Syria. Walaupun dia nak mengelakkan keadaan menjadi rumit dan juga sulit, maka dia dititipkan satu wasiat. Wahai Umar, engkau menjadi khalifah, selepas engkau bagilah kepada adik aku bernama Yazid untuk menjadi khalifah. Mudah-mudahan dia belajar daripada engkau kepimpinan. Dia tak sempat nak belajar dengan aku kerana aku mati pada usia yang muda. Baik, tuan ni, Sulaiman menulis sebuah surat itu. Wasiat Umar, wasiat untuk Umar adalah surat ini daripada Abdullah makna hamba Allah, ya. Sulaiman Amirul Mukminin untuk Umar bin Abdul Aziz. Sungguhnya aku menunjuknya sebagai khalifah sepeninggalanku. Setelah itu Yazid bin Abdul Malik, maka dengarlah dan taatilah dia. Bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu bersisih, nanti akan mengakibatkan menjadi kekuatan untuk musuh-musuhmu. Tuan-tuan, ini satu watikah penting. Maka watikah yang telah pun disil ini diberi oleh Sulaiman kepada Raja bin Haywa supaya beri kepada ketua Jenderal Panglima Angkatan Tentera Negara pada masa itu, dan juga ketua polis negara juga terlibat. Pegang watikah ni. Kalau andai Belter mati, panggil semua anak beranak Belter untuk berkumpul, lelaki perempuan, kumpulkan mereka dan buat perjanjian dengan mereka. Hendaklah mentaati apa yang terdapat dalam gulungan watikah ini. Seandainya ada sesiapa yang membantah keputusan ini, penggal kepala dia kat situ juga. Allahu Akbar. Begitu firm, tuan-tuan ni, keputusan yang telah dibuat ni. Maka akhirnya bila beliau meninggal dunia, dikumpulkan semua keluarganya, dan Yazid pun telah pulang dari menunaikan ibadah haji pada masa itu. Mereka semua berkumpul di tempat yang ditentukan. Mereka semua berbai'ah untuk mendengar isi kandung surat yang penting itu. Jangan ada seorang membantah. Dan Umar bin Aziz pun bersama-sama dalam perhimpunan itu. Nanti kita baca lagi bersuspense, tuan-tuan ni, apa dalam keadaan itu. Ada tak yang bantah? InsyaAllah mudah-mudahan kita ada peluang untuk membaca kisah yang menarik ni. Dan sekali saya sebut pada tuan-tuan, buku ni bertajuk Salafus Saleh, Dr. Ahmad Farid, terjemahan daripada karya Arab. Ia mengisahkan tentang perjalanan hidup 60 orang ulama ahlu sunnah, ahlu tafsir, ahlu hadis, ulama fiqah dan juga imam mazhab. Ya, tuan-tuan, buku ni terbitan daripada Pusaka Imam Syafi'i yang banyak jasa kepada kita menerbitkan buku-buku kualiti, ya. Tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku macam ni di Telaga Biru. Kami sedang adakan kempen membaca. Di peringkat kami ada pesta buku akhir tahun. Datang cepat tau, takut buku-buku yang penting ni habis nanti, kerana first come first serve. Bagi tuan yang tak sempat, boleh order saya online daripada www.telagabiru.com.my. Dan jangan lupa buku terbaru saya bertajuk Ensiklopedia Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kelahiran sampai kewafatan. Buku yang sedang jadi bestseller ini
Mudah-mudahan jadi fenomena dapat kita miliki di rumah masing-masing. Baca, amalkan, sampaikan kepada anak-anak. Tak cinta Nabi, nak cinta Nabi kena baca kisah Nabi. Kami present dalam bentuk yang moden, gambar, diagram, gambar-gambarnya sangat menarik, colourful. Dapatkan buku Ensiklopedia Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru terbit minggu lepas. Dapatkan segera tau. Order online ke, yang jauh, yang dekat datang. Ada banyak lagi buku. Boleh beli berkotak-kotak. Satu kotak besar macam tu kan, baru RM50. Ambil lah apa-apa saja buku. Bukan kita merendahkan ilmu, tak. Kita nak galakkan tuan-tuan baca. Yang penting kat rumah kita ada library. Ada, kita boleh wujudkan sudut membaca supaya anak-anak kita cinta pada ilmu. Cinta pada ilmu ni adalah dibaca dia semua yang betul. Bukan diciplak-ciplak daripada mana-mana media sosial, kemudian dipotong, di copy paste, di send kepada orang, padahal kita tahu sejauh mana tepatnya dan betulnya maklumat tersebut. Mari baca datanglah ke Telaga Biru, kerana kami ada kan pesta buku sekarang ni. Telaga Biru di Bandar Seri Damansara tau. Bukan di Bukit Rambutan tu. Bukit Rambutan tu Kilang. Datang ke Telaga Biru di Bandar Seri Damansara. Dapatkan buku-buku terbaru, buku Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad SAW. Ada Quran namanya Nibras. Nibras ini Quran yang punya wakaf tidak, yang telah pun disahkan oleh sekumpulan para mufassirin, para ulama, tentang bentinya di mana, kaedah ni ikut siapa, imam-imam yang ada. Nibras penting sangat untuk memiliki. Ada kitab namanya Quran Mujawad yang memiliki lebih pada ratusan hukum tajwid dinyatakan. Satu lagi ada Quran namanya Quran Tawafuq Muwafaqat. Ini Quran ditulis di bawah cahaya bulan. Ketika jatuhnya kerajaan Islam Osmania dulu, maka Quran dibakar oleh rejim Atatürk yang zalim itu, yang sekular itu, dan akhirnya umat Islam terpaksa menulis Quran daripada ingatan mereka, bercahayakan bulan saja. Mereka dapat tulis amazingly Quran yang dihasilkan itu dengan ingatan daripada anak-anak murid Syekh Badi Muzaman Said Nursi, membuktikan kemujizatannya pada perkataan-perkataannya disusun nampak Allah di mana-mana. Tersusun Rabbuna Allah itu pada line yang sama. Hebat tau. Quran tulisan tangan. Dan Quran yang ada pada ini mengikuti Quran tulisan tangan Bani Muzaman Said Nursi itu. Cuma ada perbezaan kecil di bahagian tengah. Daripada awal hingga hujung sama semuanya. Kerana semua Quran di dunia mengikut kaedah tulisan Bani Muzaman Said Nursi sebenarnya. Tapi yang asal tulisan tangan tu yang kami computerized dan diterbitkan di Turki itu ada jual, tak banyak dan sekarang tinggal. Tolong dapatkan dekat online di www.telagabiru.com.my ataupun datang ke Telaga Biru. Kalau nak pasti datang ke Telaga Biru. Quran tulisan tangan, bercahayakan bulan. Ketika jatuhnya kerajaan Islam Osmania, itu daripada ingatan membuktikan kemujizatan Quran itu, tulisan sama je lain dia. Aziz Abdul Aziz, terima kasih semua. Khadijah. Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karangan tulisan saya boleh dapatkan daripada Telaga Biru. Terima kasih Nuzaidi, barakallahu fikum, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jumpa lagi pada waktu yang lain ni, izin Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita, beri ilmu pada kita, dapat beramal, dapat mengikut sejarah para salafus salih. Jangan lupa tahu nanti kita sambung lagi kuliah tentang apakah yang terjadi selepas wafatnya Sulaiman bin Malik, ketika surat itu telah digulung dan Jeneral Tentera Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara memegangnya, mengatakan siapa yang bantah isi kandungan surat tulisan Sulaiman bin Malik yang kami pegang ini, kamilah first hand yang pegang tangan surat ini, akan disembelih dia di sini juga. Apa yang berlaku? Suspend kan? Macam mana kepimpinan boleh beralih pula kepada orang yang tak sepatutnya? Ini akan kita pelajari dalam kuliah akan datang. InsyaAllah saya akan maklumkan waktunya. Mungkin kat Mekah kot lepas ni, atau kat Madinah, saya sambung cerita ni insyaAllah. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Jasmani, terima kasih semua yang hadir, Abu Bakar, Abdul Aziz. Jangan lupa tolong sebarkan video ni pada semua teman-teman Farwahidah, dan masuklah dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada tuan-tuan nak pergi travel ke Baitul Maqdis, ke Balkan, ke Jordan, ke Syria, ke mana, ke Morocco, ke Umrah. Mari bersama kami Zahazan Travel. Bukan setakat perjalanan biasa-biasa, perjalanan penuh pengisian insyaAllah. Yang mulia Tuan Syed Habib, barakallahu fikum. Liza Osman, ahlan wa sahlan.
Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Lijami'i masyayikhina wa lijami'i ashabina huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa takhashwana wa tamim tafsirana ya rahman. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Cempaka Putih, terima kasih yang kirim star pada saya pada pagi ni. Tak sempat nak makan roti canai sesama, dibagi star pula kat saya. Terima kasih kalau terima kasih semua. InsyaAllah datang ke Telaga Biru tau, ataupun order online buku-buku dari Telaga Biru. InsyaAllah banyak manfaat padanya. Datang dan beli, bawa pulang hadiah kepada orang. Quran Tawafuk contohnya, Quran Nibras, Quran Mujawad, dan juga buku terbaru saya, Encyclopedia Sirah Kekasihku Muhammad SAW, buku ni hijau, baru saja terbit minggu lepas tau, dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.